الميتين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa azka salawatillah wa taslimatihi ala rahmatillah lil alamin. Wa hujjatihi ala an-nasi ajma'in. Sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang berusaha Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan Osman, Pengurusi Majlis Syura Kebangsaan. Yang berusaha Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil, Ketua Majlis Istisyari Wadah. Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia. Ustaz Razali Nawawi, Presiden ABIM yang pertama. Dr. Muhammad Nur Manuti, Presiden ABIM yang keempat. Tetamu undangan hari yang berhormat, Muktamirin Muktamirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Tuan-tuan dan puan-puan sidang mutamirin mutamirat yang saya kasih sekalian, dari lubuk hati yang paling dalam, dengan semangat ukhuwah yang tinggi dan keimanan yang teguh, saya mengalu-alukan kedatangan tetamu undangan serta para mutamirin yang dikasihi ke Muktamar Nasional Wadah kali ke-14. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Muktamar adalah medan terpenting dalam gerakan kita. Pemimpin dan anggota-anggota gerakan berhimpun setahun sekali dengan iltizam dan tekad perjuangan yang tinggi, mencari kata sepakat menentukan hala tuju perjuangan bagi menangani cabaran dakwah untuk tahun-tahun mendatang. Utama juga adalah medan untuk bermuhasabah, mengkoreksi diri dan jemaah agar kita sentiasa relevan, mampu menangkap dan memahami hati nurani umat, mencari penyelesaian, memimpin perubahan dengan atas semangat Al-amru bil ma'ruf wan nahyun 'anil munkar. Muktamar kali ini memilih tema merekayasa agenda dakwah milenial cabaran dan harapan. Sebagai usaha memahami realiti perubahan dan kesan fenomena zaman digital ini yang bukan sahaja menghasilkan banyak manfaat tetapi juga menimbulkan banyak masalah dalam bentuk gangguan-gangguan politik, ekonomi dan juga sosial. Namun demikian, sebagai gerakan Islam yang mengakar dengan tradisi Al-Quran, semua kejadian berlaku tidaklah dengan sia-sia, tanpa makna. Di sebalik semua itu ada hikmat yang tersurat dan juga tersirat. Dalam Quran menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami daripada azab neraka. Ali Imran 191. Selain daripada memahami realiti zaman digital dan kesan pandemik COVID-19, sebagai langkah awal dalam merangka agenda dakwah milenial, muktamar kali ini cuba menghimbau sejarah kebangkitan Islam tahun 70-an, melihat bagaimana penubuhan ABIM yang dipelopori generasi muda yang bersemangat tinggi mencetuskan kesedaran baru umat Islam untuk menghayati Islam sebagai ad-din, satu cara hidup yang menyeluruh, hingga Islam yang berada di pinggiran yang diwarisi sejak zaman penjajahan dalam masa hanya 1 dekad sejak penubuhan ABIM
telah menjadi agenda penting dalam pemerintahan negara. Kehadiran pemimpin pengasas gerakan tercinta, alhamdulillah, kita bersyukur hampir ke semua pimpinan pengasas kita masih ada bersama-sama dengan kita. Sempena muktamar kali ini berkongsi naratif peribadi sebentar lagi dalam program As-Sabiqunal Awwalun, menceritakan pengalaman dalam perjuangan amatlah penting terutama untuk pimpinan kini dalam merangka agenda mendatang. Abad Hijrah dan gagasan tajdid, tarikh 21 November 1979 tidak mempunyai banyak erti bagi dunia. Namun tarikh tersebut disambut oleh umat Islam seluruh dunia dengan semangat dan harapan menjulang kerana hari tersebut ialah 1 Muharram 1400 Hijriah, menandakan bermulanya abad ke-15 Hijriah. Kedatangan abad baru Hijrah ini dilihat sebagai detik permulaan yang memberi harapan yang cerah untuk umat Islam seluruh dunia. Abad baru ini diharap akan melonjakkan Islam dan umatnya kembali ke pentas kepimpinan dunia dan dapat berdiri sama tinggi dengan kuasa-kuasa dunia yang ada pada waktu ini. Euforia demikian mempunyai asasnya kerana Rasulullah SAW meramalkan kemunculan mujaddid di pangkal tiap 100 tahun. Sesungguhnya Allah mengutus pada umatnya setiap awal 100 tahun seorang mujaddid yang memperbaharui urusan agama daripada Abu Dhabi. Tajdid dalam agama menurut Yusuf Qaradawi ialah upaya mengembalikan umat kepada keadaan asal sehingga tampil seakan-akan barang yang baharu. Beliau menegaskan bahawa mentajdid agama bukan bererti merubah agama, tetapi mengembalikannya menjadi seperti bentuknya yang asal. Kebangkitan Islam, kemunculan dan perkembangan Islam pada tahun 80-an mengambil bentuk yang tersendiri dan luar biasa memberi kesan ke seluruh dunia. Pelbagai istilah bagi menjelaskan fenomena tersebut seperti Islamic Resurgence, Islamic Revivalism, Islamic Renewal, Reawakening dan sebagainya membuktikan kebangkitan kesedaran baru Islam benar-benar meluas dan memberi impak besar yang tak terbayang sebelumnya, meliputi sosio-ekonomi, politik, perundangan dan pentakdiran. Tajdid dan perubahan tahun 80-an, 90-an turut menyaksikan fenomena tajdid yang melanda Malaysia dengan kebangkitan Islam yang memberi kesan besar ke atas masyarakat. Berbagai kenyataan oleh para penulis membuktikan hal ini, seperti the sign of Islamic resurgence in Malaysia are everywhere, mengikut Chandra Muzaffar. Simon Baraklah menyebut one of the most significant social phenomena in Malaysia in the past decade has been the growing Islamic revival. Jason P. Abbott mengatakan almost no sector of Malaysian society has escaped the growing influence of Islam upon the socio-economic and political makeup of the country. Sebelum berlakunya kebangkitan Islam, amalan agama lebih berfokus kepada persoalan ibadah, kehidupan peribadi dan kekeluargaan. Dimensi kehidupan waktu itu, ekonomi, politik, pendidikan, perundangan, pentadbiran dan pembangunan diurus mengikut acuan dan paradigma barat berasaskan sudut pandang sekular, sementara institusi agama dan para agamawan dilihat tidak berwibawa, terpinggir dan tidak dihormati. Kepeloporan Abim dalam mencetus kebangkitan Islam pada tahun 70-an, diawali dengan PKPM tahun 60-an, telah membawa perubahan besar dalam pemikiran masyarakat. Kesedaran masyarakat telah meningkat khususnya dalam kalangan generasi muda untuk kembali kepada agama dan menolak pandangan sekular dan dualisme dalam kehidupan. Islam mulai difahami sebagai nizamul hayah, kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki daya dan kekuatan bagi mendorong perubahan dan pembangunan serta mampu menjadi alternatif kepada sistem kehidupan yang sedia ada. Impak kesedaran Islam yang meluas akhirnya telah memaksa pemerintah mengadaptasi dan menyesuaikan polisi-polisi negara sesuai dengan nilai-nilai dan kehendak Islam. Anwar Ibrahim dijemput masuk UMNO pada tahun 82. Dan sejak itu berlakulah
paradigm shift, anjakan paradigma dalam pemerintahan negara. Maka bermulalah agenda Islam dilaksanakan dalam bentuk institusi agama yang kita lihat begitu banyak pada hari ini. Namun demikian, kini telah 42 tahun berlalu sejak Muharram 14, 1400 tahun. Hampir separuh dari kurun ke-15 telah ditempuhi. Ini menuntut kita untuk merenung kembali tajdid sebagai suatu proses ke arah pembaharuan kehidupan agama. Apakah pemahaman dan penghayatan Islam umat saat ini kembali mendekati kemurnian agama Islam yang syumur? Atau sebaliknya? Meneliti pencapaian umat khusus dalam konteks Malaysia serta cita-cita luhur tentang kehidupan murni Islam yang diharapkan, kita dapat menyebut bahawa sebahagian besar daripada cita-cita tersebut belum menjadi kenyataan. Bahkan dalam bidang-bidang tertentu kita bagaikan menggelunsur ke belakang. Perkembangan yang berlaku dalam politik negara akibat persaingan merebut kuasa dan perpolitikan yang melampau telah mengganggu proses perubahan yang kita harapkan. Citra Islam terjejas apabila agama dijadikan alat bagi mengabsahkan keputusan-keputusan politik yang salah. Sesetengah pemimpin politik kelihatan bertambah berani menggunakan sentimen perkauman bagi mengadu domba kaum yang berbagai di negara ini demi kepentingan politik murahan dan politik sempit. Demikian juga rakyat tidak diasuh untuk mendukung nilai-nilai kebenaran dan juga keadilan. Pemimpin Melayu beragama Islam yang jelas terbabit dengan pembaziran dan rasuah, penipuan dan pembohongan masih didukung dan dijulang oleh rakyat. Faham-faham yang bercanggah dengan agama seperti liberalisme melampau masih mampu menarik ramai pengikut, khususnya di kalangan generasi muda. Demikian kita dapati bahawa di satu pihak kita boleh berbangga dengan pelbagai institusi Islam ditubuhkan serta berbagai polisi patuh syariat diperkenalkan. Namun kesedaran akhlak dan kefahaman masyarakat tentang agama masih tipis dan masih di tahap rendah dan mudah diperkotak-katikkan oleh mereka yang berkepentingan. Keadaan ini memberi petunjuk bahawa usaha dan proses tajdid belum selesai. Umat dituntut untuk bekerja lebih kuat dan perlu merencana kerja dengan lebih rapi bagi merealisasikan cita-cita kembali kepada kemurnian agama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, muktamirin-muktamirat yang saya kasihi, kita juga berhadapan dengan era digital. Milenium baru ditandai oleh berkembangnya teknologi digital yang membawa kepada keupayaan dan kemampuan teknologi luar biasa melalui kaedah-kaedah artificial intelligence, automation, big data, insurtech, Internet of Things, cloud dan lain-lain. Dunia digital telah membuka peluang untuk manusia berhubung dengan capaian yang luas dan pantas. Menurut Global Digital Report 2019, di dunia terdapat 5.112 bilion pengguna telefon mudah alih, 4.388 bilion pengguna internet, 3.48 bilion pengguna social media. Bayangkan bagaimana mesej keadilan dan keamanan Islam dapat disampaikan dan segala salah faham dalam bentuk Islamofobia terhadap Islam dapat kita perbetulkan. Bilangan yang bakal dicapai sudah cukup besar walaupun hanya terhadap 0.5% sahaja daripada mereka. Dengan pengglobalan dakwah dan misi Islam rahmatan lil alamin, dunia diharap menjadi lebih baik dan lebih aman dengan syarat kita memanfaatkan teknologi digital ini. Yusuf Qardawi, Tariq Ramadan, Syekh Hamzah Yusuf, Nu'man Ali Khan, Mufti Ismail Meng, Zakir Naik adalah antara personaliti ternama yang memanfaatkan internet dan media sosial bagi menyampaikan mesej Islam. Demi kepentingan dakwah dan Islam, juru dakwah dan gerakan Islam juga tidak mempunyai banyak pilihan kecuali terlibat dan menjadi pemain utama dalam teknologi digital, termasuk dalam membangunkan mobile apps yang berfaedah. Dunia digital boleh dimanfaatkan untuk pelbagai tujuan. Satu contoh yang mengkagumkan apabila seorang berbangsa Syria
telah berjaya mencipta aplikasi AIMTA sebagai sebahagian dari PSTEC bagi memberi amaran awal kepada orang ramai apabila ada misail yang datang untuk menghancurkan mereka. Early warning system. Digital teknologi adalah umpama pisau antara manfaat dan mudarat. Debat sama ada teknologi digital will be more help than harm atau will be more harm than help boleh membantu manusia mencari kaedah bagi mengawal kesan buruknya, namun tidak berupaya menghalang landaannya ke pelbagai penjuru dan pelosok bumi. Dalam menempuh milenium dengan teknologi digital yang semakin berkembang dan potensi menggugat kesejahteraan hidup, manusia memerlukan lebih banyak kebijaksanaan, wisdom dan panduan dari wahyu ilahi. Mengenali generasi milenial, siapakah mereka ini? Inilah madu'u kita pada hari ini. Gagal memahami mereka bermakna gagal kita dalam melaksanakan agenda dakwah untuk tahun-tahun mendatang. Generasi milenial ialah generasi yang lahir mulai tahun 80-an, 90-an dan awal 20-an. Mereka juga dikenali sebagai generasi Y, iaitu generasi yang muncul selepas generasi X. Generasi ini kini berusia dalam lingkungan 17 tahun hingga 37 tahun. Mana ini adalah generasi Abim pada waktu ini. Mereka membesar di dalam dunia teknologi telekomunikasi, dalam teknologi komunikasi dan maklumat yang canggih. Lantaran itulah mereka sangat selesa dan tidak kekok dengan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi berbanding dengan generasi X. Ciri-ciri mereka ialah mereka bebas dari keterikatan. Mereka dilihat sebagai tidak menggemari ketetapan waktu bekerja 9 pagi hingga 5 petang. Dan mereka inginkan kehidupan sendiri berdasarkan impian dan pengalaman mereka sendiri. Mereka ingin mencipta their own history. Segala-galanya mesti cepat dan pantas. Profesor Akbar Ahmad menyatakan bahawa generasi postmodern ini adalah generasi I want it all and I want it now. Rentak kehidupan yang pantas sangat menekan dan membebankan generasi ini. Segala-galanya perlu disegerakan. Mereka ikut naluri dan banyak hal menjerat diri. Menurut Malaysia Economic Monitor yang diterbitkan oleh World Bank pada bulan Disember 2019, dianggarkan sejumlah 60% daripada keseluruhan individu muflis di Malaysia adalah golongan muda, ekoran daripada tabiat berbelanja online melebihi pendapatan. Apakah risiko masa hadapan dengan wujudnya era digital ini? Proses gangguan ekonomi, economic disruption, kesan daripada digital teknologi ini, akibat ledakan ini, sedang memacu pelbagai perubahan sama ada dalam urusan dagangan, sistem keuangan maupun teknologi. Duit boleh dipindahkan dalam masa sekelip mata dengan jumlah yang berbilion-bilion. Persoalan yang lebih penting ialah apakah fenomena gangguan ekonomi ini membawa risiko kemunculan sistem ekonomi tanpa akhlak dan etika serta membuka ruang untuk rasuah dan penyelewengan serta penindasan bentuk baru. Rasuah pasti akan membawa kepada penyelewengan. Rasuah hanya mendorong kita kepada hanya satu haluan, iaitu penyelewengan, yang akan memberi keuntungan kepada mereka yang tidak layak dan tidak berhak. Kerosakan yang terjadi tidak hanya melibatkan sebuah syarikat atau segelintir golongan dalam masyarakat, tetapi juga boleh meranapkan sebuah negara. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dalam Malaysian Insight ketika memberi keputusan penghakiman terhadap kes Najib Razak, dia mengatakan kes ini adalah salah guna kuasa yang paling serius dalam sejarah Malaysia. Ini adalah pengkhianatan negara. Ini menciptakan satu golongan yang dinamakan kleptokrat yang menguasai sistem keuangan, sistem pemerintahan
yang menyedut khazanah negara demi kepentingan kelompok dan diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, budaya cash is king kerana lambakan duit yang begitu banyak dan mudahnya dipindahkan ke tangan-tangan seorang individu atau beberapa orang. Maka budaya cash is king dan rasuah politik menjadi suatu gejala yang sangat menakutkan di dalam negara kita. Ustaz Siddiq Fadil seawal 2013 telah memberi amaran. Beliau menyatakan bahawa ketika ini wang seolah-olah sudah menjadi bahasa politik. Wang telah dijadikan tonggak kekuatan politik. Wang menjadi penentu electability party dan wang menentukan pemenang pilihan raya, sehingga pilihan raya dijadikan kesempatan terbaik merebut peluang melabur dalam politik untuk mendapat pulangan dalam bentuk projek dan juga kontrak kerajaan. Akibat dari semua ini ialah kemusnahan negara yang tak terfikir dan terbayang oleh. Teknologi digital juga telah mulai merosakkan citra demokrasi dan juga menyuburkan budaya kemunafikan. Syekh Rashid Ghannouchi, pemimpin gerakan Islam An-Nahdah, Parti Muslim Demokrat Tunisia, menegaskan bahawa demokrasi atas prinsip keadilan, kebebasan dan hak asasi adalah jalan keluar daripada kemulut umat yang terpuruk dengan krisis kepimpinan, kemiskinan dan juga perpecahan. 3 nilai utama bagi menjamin demokrasi dan kebebasan iaitu nilai inklusif, bukan nilai eksklusif yang meminggirkan golongan minoriti dan juga golongan lemah. Nilai dialog dan atau berunding bagi mencari muafakat demi kepentingan bersama. Nilai kompromi iaitu kesediaan bertolak ansur dengan mengalah demi masalah yang lebih besar. Namun demikian, yang menjadi halangan besar kepada penyuburan demokrasi ialah budaya munafik yang menjadi resam politik budaya di negara Islam termasuk negara kita. Hadis Nabi mengenai orang munafik, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila ia berbicara, dia dusta, sudah menjadi norma baru. Apabila dia berjanji, dia tidak tepati, juga norma baru. Dan apabila diberi amanah, dia khianat, juga menjadi norma baru. Mandat rakyat dijadikan mainan politik untuk terus berkuasa melalui apa cara sekalipun. Teknologi digital dieksploitasi melalui gerombolan siber berbayar, cyber trooper. Ada yang membayar 100,000 tiap-tiap bulan bagi memulih imej pemimpin tertentu, bagi membentuk persepsi politik palsu atas prinsip tujuan menghalalkan cara. Fitnah dan adu domba sudah menjadi resam politik baharu yang sangat menakutkan. Budaya hedonistik juga berkembang. JAKIM mendedahkan pada tahun 2018, anggota masyarakat gay direkodkan meningkat hampir 100% dari 310,000 pada tahun 2018 berbanding 173,000 5 tahun yang lalu. Manakala golongan transgender pula merekodkan peningkatan 33%. Namun demikian, media sosial juga telah mencipta satu fenomena baru untuk ruang dakwah. Wujudnya pendakwah-pendakwah selebriti yang mampu menggunakan media sosial secara berkesan, yang mempunyai follower ataupun pengikut jutaan ataupun ratusan ribu orang, lebih besar daripada gerakan badan dakwah resmi dan segala macam. Media sosial telah mencetuskan fenomena bahawa dakwah bukan lagi monopoli badan agama, tokoh gerakan dakwah, tapi juga turut disaingi sejumlah pendakwah selebriti yang mempunyai pengikut yang jauh lebih ramai. Bagaimana untuk menangani realiti baru dengan segala kesan buruk dan baiknya bergantung kepada hikmah kebijaksanaan pihak pemerintah dan badan-badan agama serta NGO Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agenda kebangkitan menyemarakkan daya juang. Kita percaya dan yakini
daripada kitab suci Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW dan sejarah kegemilangan kita, bahawa bilangan kecil dapat mengalahkan yang banyak. Namun kini kita selalu bercakap tentang kekuatan dan kehebatan musuh kita serta masalah serius yang kita hadapi. Tetapi kita tidak pernah ataupun jarang memikirkan cara bagaimana kita dapat mengatasi dan mengalahkan mereka. Maulana Abdul Hasan Ali Nadwi mengingatkan bahawa pemuda-pemuda Muslim adalah umpama anak harimau yang dikurung dalam kandang kambing, lalu menyangka diri mereka lemah seperti kambing, padahal mereka lah yang tangkas dan gagah berani untuk tampil ke medan perjuangan. Medan ilmu, sains, teknologi, pengurusan, ekonomi, karya, kreativiti, seni dan segala kompetensi keduniaan perlu kita eksploitasi bagi memenuhi misi menegakkan agama dan menguruskan amanah kekhalifahan. Kita menyarankan agenda islah akhlak kepimpinan siasah. Tanggungjawab kita pada masa kini adalah sebagai gerakan dakwah ialah menjayakan islah akhlak terhadap kepimpinan siasah negara. Baru-baru ini, seluruh rakyat di negara ini telah dipertontonkan dengan drama keburukan akhlak sebahagian kepimpinan politik dalam negara ini. Akhlak buruk para pemimpin tersebut ditunjukkan secara terbuka kepada halayak dengan tindakan mengkhianati mandat rakyat, mandat demokrasi yang telah diamanahkan rakyat kepada mereka. Peristiwa yang dirujuk sebagai langkah Sheraton, ada yang tersasul langkah syaitan. Hakikatnya adalah sebuah tragedi akhlak yang amat buruk dan bodoh yang perlu dibenci dan ditolak oleh seluruh umat Islam dan rakyat di negara ini. Ia memaparkan kerendahan prinsip dan kemurahan harga diri setengah para pemimpin politik dalam menanggapi erti demokrasi dan juga mandat pemerintahan. Kita menanggapi tragedi pengkhianatan ini itu dengan rasa sedih dan kecewa. Namun dalam masa yang sama, ia menjadi sebuah cabaran baru bagi kita untuk lebih aktif ke hadapan bagi menyumbang terhadap agenda pengislahan akhlak kepimpinan siasah negara. Ternyata gerakan dakwah tidak boleh lagi berperanan secara pasif atau menjadi kelompok pemerhati senyap terhadap perlakuan dan perkembangan siasah negara mutakhir ini. Setakat garang di media sosial semata-mata tidak mencukupi. Kita mesti terlibat secara aktif mengemukakan program islah siasah secara strategik bagi mencapai matlamat memastikan sistem demokrasi yang ditunjangi prinsip akhlak kenegaraan yang luhur dapat dipelihara dan juga diperkukuhkan. Sarjana Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Rashid Ghanushi, Syekh Ahmad Raisuni antara para pemikir Muslim kontemporari yang sentiasa menyeru gerakan dakwah supaya terlibat secara proaktif dalam membentuk suasana masyarakat yang demokratik sejajar dengan semangat syura yang dianjurkan oleh agama Islam. Ayuh kita selamatkan demokrasi daripada terus dikhianati. Penularan fahaman dan budaya materialisme dalam politik mesti ditegah dan dihalang dengan tegas oleh umat Islam kerana bakal meruntuhkan dasar akhlak pemerintahan yang diaspirasikan oleh semangat dan ruh keagamaan Islam. Peranan kita dalam konteks ini amat berat. Namun kita tidak punya pilihan. Apa pilihan kita? Sekiranya kita mengambil sikap sambil lewa, masa depan siasah negara akan terus tercemar oleh perlakuan ahli politik yang berakhlak buruk. Sekiranya keadaan ini berleluasa, ia boleh memberi ancaman besar kepada keutuhan dan kedaulatan negara yang kita cintai. Agenda besar gerakan Islam membina generasi dan kepimpinan khairul ummah. Sampai masanya gerakan Islam mengambil tanggungjawab besar membentuk generasi baru yang mempunyai cinta kepada agama, bertakwa, tidak mementingkan diri dan sedia bekerja keras serta sedia berkorban demi agama dan umat serta kemanusiaan seluruhnya.
agenda besar dan penting bagi gerakan ialah membentuk generasi baru yang bakal melahirkan kepimpinan baru untuk masa depan umat dan dunia. Kepimpinan baru yang kuat memegang prinsip kebenaran dan keadilan. Rijalul mabda, pribadi berakhlak yang menjadi sumber kebaikan-kebaikan, al-masdarul khair. Pribadi yang sentiasa memberi inspirasi dan sentiasa segar dengan idea yang membawa umat ke arah yang tepat. Selagi perubahan besar ini tidak berlaku dalam kepimpinan negara, maka selagi itulah tidak akan berlaku perubahan bermakna bagi umat Islam, dan status umat tidak akan berjaya diangkat menjadi khairu ummah atau ummatan wasata seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam Quran. Muktamar kali ini juga kita akan bagi menangani masalah kebejatan moral di dalam ekonomi. Kita akan melancarkan sebuah NGO baru, iaitu Forum Ekonomi Manusiawi. Ya, ini adalah inisiatif mengembalikan fokus ekonomi untuk keadilan dan kesejahteraan manusia ataupun rakyat terbanyak, dan ianya bukan bersifat elitis dan menindas. Mudah-mudahan insya-Allah dengan adanya forum ini kita dapat menyumbang ke arah menangani isu-isu kebejatan moral dalam sistem perekonomian negara. Bagi mengakhiri amanat pimpinan kali ini, izinkan saya menyorot tarikh 24 Julai 2020. Tarikh keramat. Tarikh ketika Hagia Sophia, lambang kekhalifahan. 4 tahun lagi dunia Islam akan memperingati 100 tahun dunia Islam tanpa khalifah sejak kejatuhan Khilafah Utsmaniyah pada 1924. 4 tahun lagi. Dan Hagia Sophia adalah lambang kekhalifahan yang disebut dalam hadis. Tarikh ketika Hagia Sophia kembali berfungsi sebagai masjid setelah 86 tahun dijadikan muzium oleh Kamal Atatürk. Mesej yang tersurat dan tersirat ialah Presiden Recep Tayyip Erdogan telah memberi syarat kepada dunia bahawa Turki sedang memikul satu amanah, iaitu misi tahriri, misi pembebasan dunia Islam dari rantai penjajahan dan perhambaan barat terhadap dunia Islam. Dengan demikian, kembalinya menjadi masjid, sumpah Sultan Muhammad Al-Fatih yang melaknat sesiapa yang menukar Hagia Sophia selain daripada masjid telah terangkat pada tarikh keramat tersebut. Namun yang menarik perhatian dunia ialah Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam ucapan pembukaan Masjid Hagia Sophia tersebut berkata dengan penuh berani dan bersemangat, selepas Hagia Sophia kita akan berarak ke Masjid Al-Aqsa. We will march to Al-Aqsa. Dalam bahasa Turkinya, Al-Aqsa ya Yürüye Deis. Saya sebut salah pun siapa tak boleh betul kan? Ini untung belajar sikit-sikit bahasa Turki, alhamdulillah. Membebaskan Al-Aqsa bermakna memutuskan mata rantai penjajahan yang membelit umat ketika ini. Hegemoni Zionism dalam masa 4 tahun cita-citanya membebaskan Baitul Maqdis selepas Hagia Sophia. Inilah sosok pemimpin yang didambakan oleh dunia Islam kini. Pemimpin yang mempunyai wawasan, berani dan bijak bersatiji. Al-Aqsa ya Yürüye Deis. Apakah kita sudah lupa optimisme dalam perjuangan? Ya. Betapa Rasulullah menjanjikan Suraqah bin Malik, gelang Raja Parsi, ketika dalam perjalanan berhijrah ke Madinah, belum sampai Madinah, dikejar oleh Suraqah bin Malik. Kemudian kudanya jatuh sampai 3 kali. Dan Rasulullah mengatakan bahawa seandainya engkau merahsiakan pertemuan ini, maka bertulis bahawa gelang Raja Parsi akan menjadi milik kamu. Ini adalah optimisme bahawa 2 kuasa besar, satunya adalah Parsi, akan jatuh dalam masa yang terdekat. Optimisme tentang kemenangan Islam. Keyakinan tentang masa hadapan kita. Ini penting dalam perjuangan gerakan Islam. Tidak ada ruang untuk pesimis dalam perjuangan ini, walaupun kita berhadapan dengan cabaran demi cabaran. Isyarat kemenangan ke atas Empire Parsi pasti akan berlaku, dan ianya berlaku di zaman
pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Apakah kita sudah lupa hadis mengenai pembebasan kota Konstantinopel, lambang kekhalifahan? Empire Parsi dan juga Empire Byzantine itu adalah lambang penguasaan dunia pada waktu itu. Kita lupa dengan hadis Nabi, Datuk Tahanan Konstantinia. Ini juga adalah isyarat kemenangan ke atas kuasa besar Rom ketika itu. Namun syaratnya mesti mempunyai pemimpin dan tentera yang terbaik, yang bertaraf global, yang mempunyai optimisme tentang kemenangan Islam. Amanah dakwah di hadapan kita terlalu besar untuk dipikul oleh seorang tokoh, tidak mencukupi. Gerakan dakwah mesti mempunyai wawasan al-falah, wawasan kemenangan, mesti mempunyai syaja'ah, keberanian untuk merubah, dan mesti mempunyai semangat jihad dan pengorbanan yang tinggi. Ketika negara dilanda oleh pelbagai krisis, gerakan dakwah harus berani tampil menawarkan jalan penyelesaian. Ibnu Khaldun menegaskan bahawa dalam karya agungnya Muqaddimah bahawa gerakan dakwah adalah kekuatan tambahan kepada suatu pemerintahan. Rahsia pemerintahan Khilafah Osmaniyah yang bertahan selama 600 tahun adalah di atas dua kekuatan. Kekuatan Ghazi, iaitu kekuatan politik pemerintahan, dan kekuatan hujah. Ikut Muhammad Shalabi dalam bukunya The Greatest Ottoman Empire, Sultan Muhammad Al-Fatih, bahawa ada dua pembuka kota Konstantinopel. Satu pembuka dengan perang, satu pembuka secara spiritual. Pembukaan kota Konstantinopel itu dengan perang adalah Ghazinya yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Tetapi pembuka spiritualnya adalah Ak Syamsuddin Hoja. Dua kekuatan dakwah dan kekuatan politik harus seimbang, harus mempunyai berdiri sama tegak, duduk sama rendah. Tidak ada kekuasaan itu menguasai golongan hujah ataupun ulama dan umara. Apabila ulama sujud di kaki pemerintah, maka itulah nasib umat Islam yang kita deritai hingga hari ini. Kekuatan dakwah harus diperkasa, kekuatan politik Islam harus kita perkasa supaya berlaku keseimbangan. Umpama dua kaki yang berjalan, ianya harus seimbang. Kita pernah menjadi pencetus kepada kebangkitan Islam pada tahun 70-an. Dalam masa satu dekad, kita telah berjaya membawa arus agenda Islam dari pinggiran bergerak menjadi arus perdana di dalam pemerintahan negara. Kita mampu melakukan sekali lagi, insya-Allah. Masa depan hanyalah dengan Islam. Ini kata-kata Imam Badi'uz Zaman Syekh Nursi, optimismenya. Dan dia berbicara ketika dia hidup dari penjara ke penjara pada zaman kerajaan Republikan yang anti-Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah anggota wadah, kita sudah mulai mengeluh keletihan. Kita harus malu dengan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika berumur 80 tahun, ketika Muawiyah melancarkan serangan untuk membebaskan kota Konstantinopel, Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 tahun ingin bersama-sama terlibat dalam peperangan membebaskan kota Konstantinopel. Para sahabat melarangnya, anak-anaknya melarangnya. Ya Abu Ya, tak cukupkah kemuliaan yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada engkau? Ya Abu Ya, engkau lupa dengan ayat fastaqim kama umirta? Kau lupa dengan ayat infiru ifafa wasikola? Apabila dua ayat ini diperingatkan, semua mereka bungkam dan merelakan. Dan ketika berumur 81 tahun, Abu Ayyub Al-Ansari mati syahid di luar kota Konstantinopel. Saya nak bertanya di hadapan sekalian, berapa ramai di kalangan kita yang sudah menjangkau umur 80 tahun? Saya tidak nampak. Bermakna kita tidak ada alasan untuk berehat. Kita tidak alasan untuk memberi apa juga alasan untuk tidak terlibat dalam gerakan yang sangat penting untuk merubah dan menyelamatkan negara daripada siri pengkhianatan yang sedang berlaku pada hari ini. Ayo kita rapatkan saf,
perkuatkan tekad, suburkan semangat jihad dan pengorbanan demi perjuangan tercinta kebenaran dan keadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.